Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم. Terima kasih Al-Fadhil Saudara Jailani selaku pengurusi majlis kita pada malam ini. Yang berbahagia pengurusi masjid, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, para pegawai yakni tuan-tuan imam yang disebutkan tadi, Ustaz Isyamuddin berkuarantin, kita doakan agar pulih seperti sedia kala. Pada ketua-ketua kampung, barisan kepimpinan, penduduk, khususnya kepada ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Apa abang semua? Alhamdulillah. Saya ni orang utara, jadi bercakap tu mungkin bercampur-campur. Saya yakin orang sini pun ada yang utara, ada yang selatan, ada yang tengah dan ada orang Melaka sendiri. InsyaAllah kita sama-sama membahasakan diri dengan bahasa masing-masing. Dan Alhamdulillah, tak lupalah nak sebut kepada bisan saya Ustaz Isa, dapat mandi sekejap tadi sebab saya daripada semalam di Masjid As-Sakinah, Kampung Baru, Kuala Sungai Baru bersama jemaah umrah saya baru-baru ni. Dan pagi tadi ada perasmian salah satu kedai runcit lesung mat yang mana saya sebagai pengurusi syarikat yang mana dapat bantuan pihak kerajaan untuk buka kedai sebanyak lebih kurang, insya-Allah lebih kurang 70 buah kedai. Dia macam speed mat jugalah dan terlibat dengan dunia usahawan secara tak langsung. Alhamdulillah, kata orang sambil menyelam sambil minum air. Jadi kalau nak mari semata-mata nak tengok kedai itu mungkin susah sikit. Alhamdulillah, malam ini dan malam tadi saya jadikan
kuliah atau ceramah ni adalah objek yang utama. InsyaAllah malam besok, malam lusa, program di Pulau Legenda, iaitu Pulau Langkawi. Sialah sambil-sambil pun sambil menyelam minum air. Lepas tu badan gemuk sebab asyik selam, asyik minum air. Dan Alhamdulillah minggu ini, bulan ini memang terlalu sibuk. Saya tak nafikan. Antaranya ialah Isra' Mi'raj, yang kedua ialah sambutan welcoming Ramadan ataupun ahlan wa sahlan Ramadan Karim. Alhamdulillah kita ada dua perkara yang saya rasa semua ustaz-ustaz sibuk, yang tak sempat duduk di rumah mungkin, dan saya diberehatkan baru ni kerana Covid juga. 4 hari ceramah di Kedah dibatalkan, dan Alhamdulillah Allah berikan kesembahan dan saya tidak ada simptom batuk dan juga saya tidak ada demam sebagainya. Alhamdulillah, mungkin berkat barakah doa muslimin muslimat seluruh tanah air. Macam mana saya sakit dulu 4 bulan 2016 dan 2017, lumpuh, kencing, berak pun atas katil. Maksud dia bukan berak atas katil, maksud duduk atas katil. Isteri saya lah yang menguruskan semua najis-najis saya. Kalau ikut bahasanya mungkin dah tak ada kot. Sebab pada bulan Mac, hari Selasa 2017, berita melaporkan Al-Fatihah buat Ustaz Aslin yang telah kembali ke rahmatullah. Tu akulah tu. Saya kata siapa aku orang hajar nak aku mati cepat. Saya tak makan makcik-makcik hari tu sampai ke malam sebab kenyang duk makan Fatihah. Sampai ke Sudan, sampai ke Yaman, sampai ke orang buat umrah, sampai di Mesir, Indonesia, Aceh, di Brunei, Singapura, Selatan Thailand. Semua tanya, betul ke ustaz dah mati? Dia tanya saya. Ada seorang ustaz tu, namanya Ustaz Abdullah Khairi, kenal? Yang suara jerkah tu. Dia menangis, dia telefon sambil menangis. Tiba-tiba saya angkat. Bila dia tanya saya, "Entah duk mana?" Kan? Saya kata, "Saya dalam kubur." Dia kata, kau ajak dia kata. Jangan mamen ku teriak orang mati, ku teriak kata dia. Sayang dia kat saya. Alhamdulillah, barakah kita ni kadang-kadang hidup kita ni senang bukan kerana kita punya kerja, tapi Allah dan asbabnya daripada sahabat-sahabat, anak-anak murid, para pelajar yang kita berikan manfaat dekat dia orang. Lepas tu dalam hidup kita ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tak boleh nak rasa bangga dengan apa yang kita ada. Kalau jawatan kita tinggi, itu semua kerja Allah. Kalau kita ni duduk kampung, orang tak pandang kita pun semua kerja Allah. Tuan-tuan dekat dahi kita masing-masing, kalau tuan-tuan tengok dekat kawan-kawan kita, cuba tengok dahi kawan-kawan sebelah. Cuba tengok dahi orang sebelah. Tengok, serius cakap, cuba tengok dahi dia orang ada apa. Pengurusi tengok dahi setiausaha, imam tengok dahi Bilal, pegawai syariah tengok dahi pegawai syariah, makcik-makcik mak ayam tengok dahi mak tun, kemudian mak tun tengok dahi makcik Kiah, tengok mak leha tengok Kak PA, tengok dahi masing-masing apa ada. Cuba tengok lelok, cuba tengok, saya bagi peluang seminit, cuba tengok dahi dia orang. Tengok dahi yang ustaz kita share pakai serban pun, tengok orang sebelah apa ada dekat dahi dia orang. Apa makcik tengok orang sebelah. Jangan buat dek aje. Apa ada makcik dan orang sebelah? Puan nampak dari sebelah dan buat apa ada? Ada tenacuk ular ke? Tak ada apa kan? Tapi sebenarnya hidup manusia ni dalam bahasa Arab kata dekat dahinya ada tulisan ihtarimni. Cuba sebut. Ihtarimni. Sekali lagi, ihtarimni. Kalau Dajjal dia akan tulis kafirun. Tak, kita tak ada. Kita ada satu kalimah namanya ihtarimni. Apa maknanya? Hormatlah aku, respeklah aku. Dekat diri kita semua ada benda tu, termasuk saya.
Dalam hidup ni kadang-kadang kita selalu nak orang respect kita. Tak usah duk bohong lah. Kau imam ke, kau ustaz ke, kau penceramah ke, kau pegawai daerah, kau menteri ke, kau CM ke, kau MC ke. Ada tulisan dekat ada tarim ni hormatilah aku. Kadang-kadang kalau orang tak hormat kita, muka kita masam mencuka. Kerana apa? Kerana orang tak respect kita. Kalau kita ada kuasa, pergi mana-mana, orang tak kenal kita, kita tanya dia, siapa si dia? Dia tak kenalkah aku siapa? Aku ini imam masjid kampung ini. Kurang ajar, goblok. Sebab apa? Sebab dekat dahi kita ada tulis tarim ni. Sebab tu Nabi pernah bersabda, antara tanda-tanda kiamat nak bermula, manusia bagi salam kepada orang yang hanya dikenalinya. Perasan tak? Perasan tak? Yes. Bagi salam dekat ustaz, sebab ustaz itu dikenali. Kalau kita tak kenal dia, kita cabut lari. Kita bagi salam kepada orang yang kita kenal. Yang tak kenal kita, kadang-kadang senyum dia. Sebab apa? Sebab kita minta dihormati Rasulullah dalam hidup baginda. Susah nak menjawab salam, melainkan baginda yang mendahului salamnya. Sahabat kata bila nak kata assalam, Nabi dah assalamualaikum. Tidak ada masa, tidak ada ruang. Sahabat nak bagi salam kalau nak face to face dengan Nabi, melainkan sahabat kena jawab salamlah Nabi. Kita baru jadi siap masjid belagak nak mampus. Bukan masjid ni, masjid durian. Durian tak berdaun. Baru jadi siap masjid. Ya Allah bercakap beranggi. Baru jadi bendari masjid, berkira kedekut nak mampus. Bukan masjid ni oi, bukan masjid ni, masjid lain. Durian tak berdaun. Bila mesyuarat AJK, saya imam daerah 8 tahun. Bila laporan kata ustaz tegur sikit kat masjid tu, kami minta lebih sikit allowance 150. Bagilah dekat Pak Bilal. Bendahari kata Bilal hanya kerja 5 minit saja. Kurang ajar. Kami AJK berkata, bagi Ana lebih sikit dekat siap RM150 sebulan tambahan. Dia kata siap bukan dah kerja apa, sekarang semua pakai vacuum. Bila kita suruh tambah sikit allowance kepada imam atau kepada Bilal, dia kata Bilal hanya azan 5 minit. Suruh dia azan tengok. Kau ingat senang ke jadi muazzin masjid? Imam tak sampai lagi yo. Uish, bunyi kuat ni. Imam orang sampai. Bilalnya dah eneng. Dia pegang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah 12 tahun dah jadi Bilal. Elon hanya 300 saja. Kedeku nak mampus penduduk tu. Kita kata naik sikit
Benar hari kata AJK kata Bilal hanya azan 5 minit. Benar hari kau boleh azan seorang macam dia. Suruh dia azan, habis orang lari takut. Pernah tengok dalam video saya azan seram tu? Kubur dekat masjid. Sebelum masjid kubur atau lepas masjid ni kubur. Azan ya Rasulullah. Budak-budak lari balik. Ingat hantu. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam bahasa mudahnya, jangan kita sombong dengan apa yang kita ada. Covid ni mari tak habis-habis pasal sombongnya manusia atas muka bumi ni lah. Dulu mula-mula mari bulan 3 tahun 2020 namanya Wuhan, varian Wuhan. Lepas tu mari Alpha, lepas tu Beta, lepas tu Delta. Lepas tu main pula hak terkini Omicron. Lepas ni tak tahu nama apa pula, mungkin Unicorn. Lepas tu lah kali mungkin Popcorn, Megatron, dah macam-macam nama. Hang ceritalah nama menatang apa pun itu musibah. Sebab apa? Sebab kesombongan. Tak perasan ke musibah mari kerana kesombongan umat Nabi terdahulu. Ni 1 hari bulan April ni dah dimasuk peringkat endemik. Lagi tengok banyak silap hari bulan orang kena Covid. Sebab Covid ni kata pihak berkuasa sudah bersama dengan kita. Life with Covid. Kau dengar statement tu? Marilah hidup bersama Covid. Dulu saya balik baru ni daripada umrah 19 hari bulan, kena kurung dekat airport dekat 4-5 jam. Ambil teh itu, teh pakai jam tangan besi semua. 1 bulan 4 tak perlu kuarantin lagi dah. Dah tak larat dah nak jaga penyakit ni. Tapi yang sombong tetap sombong, yang action cakap jadi action, yang bangga diri tetap bangga diri, yang takabur tetap takabur. Selagi penyakit sombong lebih dahsyat virus ini daripada penyakit COVID-19. Anak sombong dengan bapa, bapa sombong dengan anak, suami sombong dengan isteri, isteri sombong dengan suami, suami kerja kampung saja, isteri pegawai kerajaan gaji 5-6 ribu, sombong dengan suami. Suami pula sombong dengan isteri sebab isteri rumah tangga yang kaya rumah besar ni aku yang beliau. Bukan kau. Sombong, penyakit pasti akan datang. Ini contoh. Sebab bila hidup kita ni, tuan-tuan cuba tengok. Kalau nak tunduk sombong, tak sombong, tuan-tuan, bila kita keluar rumah, berapa ramai kita tak baca? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ramai orang tak baca bila keluar rumahnya doa yang tersebut. Sebab apa? Uske दिल के अंदर बहुत खराब हो गया. Sebab uske दिल, dia orang punya hati dah kharab, khurban, dah rosak. Keluar rumah dengan sombong, nak pergi kerja tak baca doa tadi ni. Apa Nabi janji? Barang sesiapa yang baca doa tersebut diberikan 3 perkara. Hudita, uqita, kufita. Barang sesiapa yang keluar rumahnya baca bismillah tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hudita, uqita, kufita. Dapat petunjuk bila bacalah doa itu. Dapat petunjuk hidayat, dapat lorongan, tak stres, tak pressure, tak ada tekanan. Bila ada jam, trafik jam, dia tak rasa tekanan sebab hudita. Yang kedua, uqita. Orang yang baca doa daripada dia berikan perlindungan.
Are you believe or not? Ini kalam Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai boleh buat? Yang ketiga, dicukupkan rezeki kita. Sombong tak sombongnya kita, dalam bab rezeki sudah boleh dibicara. Kalau kerja makan gaji bukan nak cukup. Kita kerja sekian. Berapa gaji? 1,200. 1,200 mana cukup? Kalau nisbahkan cukup tak cukup ikut akal kepala otak kita, sampailah mati tak mencukupi. Yang mencukupkan rezeki adalah Ilahi. Aduhailah maklum. Allahu Akbar. Dulu masa ustaz kahwin dengan bini ustaz, isteri ustaz tu bekas pelajar anak murid saya guru disiplin dia, ketua pelajar. Gaji saya wallahi hanya RM300. Hai nak makan ke benda? Mengajar di pondok RM300. Lepas kahwin naik RM50. RM350. Kalau nak dibincang cukup rezeki, ikut akal nafsu takkan mencukupi. Sebab yang mencukupkannya adalah Allah. Pegang ni. We must believe. Sombong. Sebab itu yang kerja pangkat tinggi, rasuah lah menjadi. Alahai Pak Long maklum. Allahu Akbar. Gaji 5,000 tak cukup lagi. Dia ada kuasa. Dia makan rasuah. Tuan-tuan, dia rasa jawatan tu bapak dia punya. Dia rasa orang yang bagi rezeki tu majikan dia. Tak. I repeat and again and one more. Saya kahwin isteri RM300 Malaysia. Adik saya dekat Pasir Gudang gaji dekat 3,000. Big difference between I and my brother. But Allahul Kafi. Jangan sombong. Jangan rasa hina Haslin. Tak apa. Buat kerja bagi elok. Jangan buat kerja haram. Sebab hidup kita ini adalah milik Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan faham tak saya cakap ni? Oh. Bila habis pukul 12 boleh ke? Iyalah tu. Ya, saya nak balik. Pukul 11 kali aku ada appointment kat Bangi. Tak sempat tidak. Ya, bincang dengan Datuk CEO, bincang perniagaan malam ini. Untuk ambil cheese. Kelang orang Melayu, cheese daripada kebau. Oh, kita nak jadi saksi, tengok bincang sekali. Buatlah mana patut tuan-tuan, selagi ada ruang ambil perlu. Adik-adik, gaji 1,000 bekerja je lah. Don't waste your time. Jangan sombong dengan sijil hampa masuk universiti tu. Haram hukumnya. Kalau hampa belajar universiti tinggi, hampa nak sandak sijil anda, your certification to get your job. No like that. Sijil kita belajar tu tanda kita belajar. Kalau takkan nak kerja, tak mengaji pun tak apa. Betul atau tidak? Babi boleh makan tau. Kenapa babi? Yang kita jadi gila babi, pahal. Tak nak kerja sebab apa? Saya belajar universiti tinggi-tinggi, nak pergi masuk hutan tanam pokok. Mana boleh? Astaghfirullahalazim. Sebab tu tanah-tanah terbiar, tak diterokai, tak ditanam. Bila bangsa kafir ceroboh tanah tu, kita malah kalut dah. Oh, macam mana dia boleh ceroboh? Kepala otak dia apa kerja nak untung. Kepala otak kita kerja nak bergantung. Semua nak tunggu kerajaan turun baru nak buat kerja. Mana boleh macam tu?
Mana kerajaan apa sekali pun teruk kerajaan tu dibuatnya. Tak dapat kaya macam tu. Sebab apa? Sombong dengan sijil dia. Tak nak kerja lumpur-lumpur ni. Allahu Akbar. Bagi Gerik, Perak, ada 15 hektar tu. Siapa yang tanam pokok cili? Yang tanam lada cili gedebuk tu orang Bangladesh kak. Mana bangsa kita? Jenis tak sombong, Tuhan bantu. Jenis sedar diri, Tuhan tolong. Orang sombong tak sedar diri yang dia tu milik Allah. Kan kata kumpulan apa tu? Kumpulan nasyid Rabbani tu kan? Dia kata apa? Mana milik kita. Memang sedih tengok dia dah meninggal dah. Allah lahu rahmu wa afi wa anhu. Moga Allah tempat dalam syurganya. Amin. Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Tidak ada milik kita. Kita hanya mengusahakan saja apa yang kita dapat. Allah sudah sediakannya. Allahu Akbar. Mengapa kita sombong? Allahu Akbar. Memiliki Allah punya. Mengapa tidak malu kepada Allah yang empunya? Patut bersyukur kepada Allah. Mentang-mentang seorang hang sedap, hang sombong dengan orang. Hang sedap seorang hang tu Tuhan bagi kat hang tu. Orang lain tak dapat, patut jangan duk hina orang seorang tak sedap. Hang dapat kuasa, hang dapat jawatan yang tinggi. Ingat Tuhan bagi dekat kau. Hello, Nabi Allah suruh berdoa. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah olehmu ya Muhammad, wahai Tuhan yang memiliki segala kekuasaan, kepada sesiapa kuasa yang kau nak beri, daripada sesiapa kuasa kau nak tarik kembali. Jangan sombong. Pada dahi-dahi kita terukir, hormatilah diriku ini. Cuba tuan-tuan tengok si tukang kasut, kepalanya tak memanggung. Orang yang cuci kasut, orang yang kiwi kasut, orang yang betulkan kasut, kerjanya merendah diri. Matanya hanya pandanglah ke bumi. Kita tak pernah respect kerja dia. Ada seorang anak di UAE, bila pensyarah tanya untuk ice breaking, apa kerja ayah kamu? Dia tak jawab depan kawan-kawannya. Takut kawan-kawan tak respect ayahnya si tukang lah kasut. Yang lain jawab, ayah saya cikgu, mak saya cikgu, ayah saya pegawai sekian, mak saya ketua cakrani. Lalu dia seorang tak jawab, minta maaf, saya pun tak nak jawab.
Bila cakap dengan ustaz tadi, ni pensyarah tadi kawan saya, dia kata saya tak nak cakap sebab ayah saya si tukang kasut. Saya tak hina ayah saya. Ayah saya makan gaji halal. Pukul 10 buka tuang kasut, tuang kiwi. Balik 4 petang. Itulah rezeki kami diberi. Yang kita kerja dengan kerajaan, yang kerja bermajikan, kadang-kadang kerja menipu. Pukul 9 masuk pejabat, pukul 10 keluar makan, sampai pukul 11 sejam punting. Hari-hari, kalau 20 hari kerja, 20 jam, kali 12 bulan, 240 jam. Kalau kita kali pula dengan 10 tahun, 2,400 jam. Kalau kali dengan 30 tahun, 7,200 jam. Tipu! 7,200 bahagi dengan 24 jam. Kita makan duit syubhat, duit haram tak habis-habis. Tapi si tukang kasut, dia tak ada tipu orang. Anak dia 5 orang, alhamdulillah berjaya. Azan dah? Ada azan ke? Aku terus je. Saudara Jalani, terus ke? Ha? Terus. Yalah, kalau azan pun orang sama juga mari kan? Saya baru mukadimah tu. Belum tengok kitab. Jadi ada kitab lah. Ada nota-nota. Ada 1,000 lebih nota. Tapi dah apa nak cakap. Suasana kampung sonok because saya pun orang kampung. Hulu. Parlimen Padang Terak. Susah. Antara daerah yang termiskin selepas baling. Saya pernah rasa macam mana makan nasi dengan minyak ikan dan kicap cap 3 ayam. Syarikat Makno tu. Ingat lagi. Saya tak duduk dengan parents. Saya tak duduk dengan mak ayah. Mak ayah di Taiping. Saya duduk dengan nenek saya. Duduk nenek saya, daripada kecil setahun umur saya, dia jaga sampai saya ke Pakistan. Saya ingat nenek saya pukul saya. Wallahi apa nenek saya tak buat kat badan saya. Telinga saya, belakang saya, kaki saya, nenek saya cukup garang. Nak jadikan orang kadang-kadang perlu berlembut, kadang-kadang perlu berkeras. Mana-mana pokok, itu juga pokok saya. Mana-mana pokok mempelam orang, itu saya punya. Faham tak faham tu? Mana-mana pokok jambu jiran, aku punya. Bermaharja lela. Bila balik rumah, tuan-tuan tahu je lah, kayu api segitiga. Once upon a time, on one night, Monday malam Tuesday, ada rancangan Combat Vic Moro. Ingat kan? Vic Moro dengan Kirby. Malam tu sambungan. Minggu lepas, part 1, part 2. Waktu tu Vic Moro kena tangkap oleh Jerman. Kalau kupi mengaji ke rugi ni. Saya pura-pura bawa berehal Quran depan tok saya. Tok ni orang Kedah panggil perempuan lah. Ya. Kalau, yalah apa ni kok orang Johor ngomongnya wedok. Gitu. I call my cara putih dah. Apa? Saya panggil tok saya mak because dari kecil. Standard kan. Mak, cik pergi mengaji oh. Hati je lah elok. Orang Kedah original. Saya tak pergi tuan. Saya kono. Vic Moro deng 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 deng. Ada ingat muzik tu? Lagi tu Chip. Eric Estrada. Mati dah kawan tu. Vic Moro pun dah mati dah, jatuh helikopter ketika berlakon. Pak Lang Syahri tu kakinya kudung, OKU accident lori. Putus kena potong. Kerajaan bagi kat dia, JKM bagi kat dia kaki palsu dia tak nak pakai. Dia kudung. Dialah yang mencelekkan saya pada bodoh Al-Quran. Puncanya nenek saya.
Besok pagi, Cina tu ada satu Cina, dia bawa lori jual ikan. Every morning. Pak Lang Syahri, tuk saya berkumpul beli barang. Saya ada sekali dekat situ, saya baca surat khabar free. Pak Lang Syahri kata apa? Ya Allah ampunkan Pak Lang Syahri. Dia meninggal lama dah. Bila saya balik Pakistan, dia tengok saya kuliah kat TV, dia teriak, dia seronok, dia kata, tolong kau. Dia macam macam nazak. Isteri dia Mak Lang Sa'dun. Moga Allah tempatkan mereka dalam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Dia pergi beli-beli dengan kaki kuda dengan tongkat dia. Tongkat punya pengurusi dipakai tadi lah. Tapi dia kayu, bukannya besi. Dia kata, Kak Doyah. My grandmother name is Doyah binti Yahya. Nama pun nama Panglima. Kak Doyah, Lin pergi mana tadi tak main mengaji? Siap. Saya ada sebelah tu. Saya kecut dengan bulu-bulu ketiak. Hilang habis. Tuk kata, pergi lah. Mana ada pi? Ku tahu aku banyak dia. Lah ada pi depan aku. Kau tengok siapa-siapa. Dia lalu depan aku ada pi lah. Dia tak pi. Dia kata hang pi ya. Hang tak pi. Hang pi ya. Balik-balik penyak. Tuk saya dah agak dah. Saya tahan badan saya. Dia tak tanya banyak. My grandmother, dia pukul dulu baru tanya. Kalau tidak, okey. Kalau ya, 2 kali kena pukul. Patut tak adil patutnya. Patut tanya dulu. Dia pukul. Pam! Hang tak pergi mengaji malam tadi. Hang pergi mana? Cik pergi rumah kamu. Tengok combat. Pam! Lagi kena. Dan itulah saya hari ini. Faham tak faham? Lepas tu saya tak boleh sombong sebab apa? Kalau Tok tak buat macam tu dekat saya, wallahualam. Saya mungkin tak boleh baca Quran lagi waktu ini. Nenek saya meninggal sampai kukunya cengkam. Rosak dia punya jari dia. Kenapa? Duk basuh baju rumah orang kat kampung saya. Nak dapat sehari RM1. Sebulan RM30. Sebab RM7 Pak Lang Syahri charge. Upah dia mengajar. Murah gila. Tok saya pernah kata ke saya, kalau tak kena aku nak bayar kat Pak Lang Syahri tu, aku tobat dan nak kerja. Hang tengok tangan aku ni. Sampai mati tengah dicengkam. Masa tok saya lah punya cengih garang. Hari ni saya duduk depan tuan-tuan. Saya dulu minat saya nak jadi penyanyi. Aku tak terlintas nak jadi macam ni. Penyanyi. Apa lagu saya tak menghafal waktu tu. Rozananya. Isabella adalah. Itu lagu tu. Rozana, kau gadis idamanku. Tu. When the smoke is going down. Scorpion. Apa kau? Kumpulan Twisted Sister, Iron Maiden. Kecil-kecil. Rabuk banyak. Balik-balik rumah, kena nampak sebiji penghenti tu. Tok saya punya sistem, pukul dulu, baru tanya. Kalau ya, faham lagi. Faham tak faham tu? Selayaknya saya kena macam tu. Dan saya tak pernah kecil hati dan marah nenek saya. Anak-anak hari ni kalau buat macam itu, dia lari keluar rumah dia. Dan dia tak balik kampung dia sampai 25 tahun. Bangsat punya anak. Hanya kerana ayah mak dia pilih kasih dia beradik. Dia tak dapat macam mana dia beradik lain. Dia lari tinggal kampung dia. Lepas tu dia berjaya tuan-tuan. Dia tak sedar diri ke? Pasal mak pak hang buat macam itulah dekat dia beradik hang. Lebih daripada hang hari ni jadi kaya-kaya. Faham tak faham? Sebab itu jangan sombong. Whoever we are and whenever we are. Ni senyap semua ni, marah ke apa ni? Ke fokus? Ya, ibu. Kak. Saya dah mengaji pun malas tu SPM. Bahasa Inggeris saya bayar yuran. Mat saya bayar yuran. Tapi Kementerian Pelajaran tak letak markah dalam CJ tu. Tahu pasal apa? Tak lulus.
Saya carilah mana matematik orang eneng, Englishnya pun orang eneng, sains pun orang eneng. Yang enengnya lukisan 6, ku ingat ni. Sejarah. Sejarah pun orang eneng. Geografinya Wesentek. Apa lagi? BM 7. Ni rumah Allah cakap berapa aku nak malu? Adik-adik yang gagal jangan rasa mudah gagal dalam hidup. Betul atau tidak? Yes, rezeki ni bukan kerajaan punya kerja. Rezeki ni bukan bapak kita punya kerja. Rezeki ni bukan universiti punya kerja. Rezeki ni daripada Allah. Patut open minded. Terbuka. Allahu Akbar. Saya kalau sembang bab-bab macam ni, kita rasa feel tu lebih, rasa sedih pula sebab saya pergi Mekah 21 buat haji wajib. Nenek saya meninggal hari Jumaat ketika menantunya sedang baca khutbah yang kedua di Subang Jaya. Dan dia pun waktu itu lupa haram yang ni, apa panggil? Ingatan pun kadang-kadang sembahyang zuhur pukul 11 pagi. Kadang-kadang subuh pukul 4 petang. Sembahyang apa mak? Subuh. Subuh apa pukul 4 petang? Ni mak mana? Biar sembahyang ah. Sembahyang apa? Sembahyang Isyak. Isyak apa siang? Biar pergi kat dia. Dia pergi kat dia. Kita tak boleh mak kita buat silap macam mana pun. Kalau dia kata betul aku betul, tak apalah. Mak kata betul-betul lah mak. Kita sombong dengan mak ayah. Mak ayah tu berkeringat tulang cari makan rezeki. Mak kita beranak kita sampai nak kencing seminggu sakit tau lubang kencing. Betul tak betul? Pertama pergi hospital kerajaan, hospital mana swasta ke apa ke. No, dia pergi gunting tu. Gunting dulu lubang kencing mak abang. Lepas tu jahit. Seminggu kencing tu. Sakit. Hampa baru potong sunat. Gedik-gedik cari tepurung betina nak kencing. Tiba-tiba kecil hati dengan mak. Apa punya bangsat punya manusia. Kerah cakap dia tu. Ada orang 25 tahun kak, alhamdulillah mai kuliah maghrib, dengar khutbah, lebih kurang dia dengar khutbah, dia menangis, dia mai peluk seorang ustaz lepas khutbah, lepas ceramah tadi ni. Dia kata, ustaz, terima kasih banyak ustaz. Saya 25 tahun tak balik rumah mak saya. Rumah mak dia dengan rumah dia hanya 60 km je. Abang dia mati pun dia tak balik, dia tak tahu. Lost contact. Dahsyat. Siapa-siapa buat macam ni kat mak ayah dia, I don't want to swear. Saya tak nak subang nama Allah. Hampa tunggulah akibat dia sebelum hampa mati. Anak cucu hampa akan buat hampa balik. Termasuk saya yang bercakap ni. Walau tak hebat macam mana sekalipun. Lepas tu Nabi cukup marah. Nabi dah celaka. 3 times celaka Nabi kepada orang yang mak ayah dia hidup. Mak ayah dah tua bangka. Tapi sayang kerana dia mak ayah dia, Allah haramkan masuk dalam syurga. Hadis riwayat Imam Muslim. Nanti tengok Hari Bapak saya forum dengan Datuk Bayar Mahmud. TV 1 forum perdana. Hari Bapak tu insya-Allah. Hari Jumaat ni kita buat rakaman dengan Datuk Bayar Mahmud. Hadis itulah kita pakai. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Manusia ni dengan sifat sombong dia, Allah rakamkan dalam Quran. Antaranya surah Al-Isra. Saya tengok surah, saya terbayang, oh surah Isra Mi'raj, kita ada satu surah special, surah Al-Isra. Surah Mi'raj tak ada, sebab Mi'raj terkandung dalam adik-adik ataupun ayat-ayat yang lain dibaca campur. Dalam surah Isra Allah kata apa? Tengok Allah beri satu sindiran. Ni orang sombong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. Dan apabila kamu terkena bahaya di laut, ini orang nelayan. Apabila kamu terkena bahaya di laut, lemah, kapal karam, agak-agak apa nelayan akan cakap? Agak-agak nelayan nak panggil yang berhormat. Yang berhormat, yang berhormat. PM tak ada. Ustaz tak ada. Nak panggil bininya Mina, Zawiyah, Rafi'at. Apa dia panggil? Allah sini Allah kata apa? Tad'una illa iyyah. Maka hilang lenyaplah daripada ingatan kamu makhluk-makhluk yang kamu seru, melainkan Allah ketika dalam kelemasan terkapar-kapar. Ku kelemasan, takut di lambung ombak. Bunyi dengan lagu tu kan? Kita doakan orang yang menyanyi lagu tu diampunkan dosa-dosa dia. Amin. Waktu tu apa kita bunyi? Allah. Ya Allah. Betul tak? Allah, ya Allah. Pergilah ke hospital, saya saksi dengan mata saya sendiri. Anak muda dikata nampak, matanya besar sebelah, kepalanya macam budak-budak sing turban kecil tu. Kepalanya ada plaster, tempurungnya dipecahkan, disimpan dalam freezer. Aksiden, matanya besar sebelah, hentakan sebab jam 2-3 pagi naik kereta dengan kawan-kawan. Dia orang tak ada lesen, bila terbalik, tergolek dalam tanah, datu parit. Kawan wakil dia KO. Saya pergi ziarah sahabat saya daripada masjid saya. Budak ni dengan keadaan, bila dia nampak saya, dia nak bangun. Apa kata dia? Allah. Allah. Dia cakap pun dah tak lepas dah. Tapi dia tak ingat kawan dia. Dia ingat Allah. Saya waktu itu, bila tengok macam itu, saya kata, alangkah indahnya Allah ini setiap tika. Alangkah indahnya nama Tuhannya disebut di bibirnya setiap masa. Tapi sombong manusia hilang dengan musibah dari Tuhannya. Semuanya dengan dek musibah kembali kepada Tuhannya. Allah. Orang lemah sebut Allah. Lalu Allah tolong mereka dalam ayat Quran kata, apabila mereka selamat, mereka kembali lupakan Allah. Allahu Akbar. Jahat kita tuan-tuan. Masuk saya cakap. Masa kita sakit, ya Allah, ya Allah.
penyamun, penyangak, perompak, penzina, pelacur, pencuri. Bila dekat katil hospital, kalau di Islam disebut Allah, Allah, Allah. Tidak ada nama orang lain. Ini Allah sindi kita. Bila kami selamatkan mereka daripada lautan kelemasan kepada daratan yang menghilangkan lemas mereka, a'radtum, mereka berpaling semula. Itulah manusia dengan egoistiknya. Kalaulah kita nak makan ibu-ibu, nak minum ibu-ibu, kita terlupa nak baca bismillah, ya Allah, sombongnya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tak boleh nak sebut sombongnya kita, bang. Boleh terlupa kak baca bismillah time minum. Boleh terlupa maklum time nak tidur baca bismillah. Sombongnya kita, tuan-tuan. Berapa ramai bila hujan turun baca doa hujan. Berapa ramai di kalangan kita bila hujan lebat turun selepas renyai, ramai tak membaca doa hujan lebat. Berapa ramai di kalangan kita bila hujan berhenti turun, ramai tak baca doa hujan berhenti. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim ada sebut. Kita tak ambil tahu. Yang kita duk nampak penting diri sendiri kita aja. Hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'a. Tak tahu. Saya bercakap sebab kita ada projek program team building. Kalau 100 orang, seorang je boleh sebut. Bila tanya hujan lebat, dah tak tahu. Sebab apa? Sebab jiwa tak mahu. Berapa ramai yang tahu solat wajib. Berapa ramai anak-anak kumpuak kerabat kita yang tinggalkan solat. Betul tak betul? Kita pun tak kisah anak jiran solat tak solat. Sebab tinggal solat perkaralah biasa. Kadang-kadang anak menantu kita pun sama tak solat, kita nak tegur dayus. Pak mentua dayus. Bapak-bapak dayus. Kau biarkan menantumu, kau biarkan anakmu tak semayang dalam rumahmu. Bukan dia tak tahu semayang wajib, tapi jiwanya sombong dengan yang maha memberi. Allahu Akbar. Bukan tak perasan dekat pejabat kita time zuhur kawan tak pergi semayang. Kadang-kadang bermusafir dengan kawan pergi ke Pulau Pinang. Naik satu kenderaan, naik satu kapal terbang pergi Pulau Langkawi. Ada kawan yang tak semayang, kita pun tak peduli. Bahkan kita takut dengan orang yang tak semayang. Mayang. Aku tahulah dosa pahala. Kita pun diam. Dan kita terus kawan dengan dia. Jangan kawan dengan orang tak semayang. Jangan karib dengan orang tak semayang. Kawan ala kadar siapa saja. Jangan karib. Tahu karib? Bukan tinggal langsung dengan salah faham. Tapi jangan hina dia. Ya Allah, doa. Ya Allah, doa. Ya Allah. Nabi berkata doa yang paling baik. Orang yang tak sombong berdoa. Dia doa untuk kawan dia ketika kawannya tidak ada di depan matanya. Lalu Allah mengatar satu malaikat. Al-malaku muwakkal
ala inda ra'sihi fayaqulu amin 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 walaka bimislin. Kita doa, ya Allah, kawan saya tak semayang, ya Allah. Ya Allah. Jiran tak semayang, ya Allah. Bagilah hidayah, ya Allah. Ya Allah, kawan sakit, sihatkan, ya Allah. Ya Allah, kawan saya susah, kau bagi dia kaya, ya Allah. Maka malaikat diutuskan khas inda ra'si, atas kepala kita ni. Amin, amin, amin. Engkau pun dapat macam mana kau doa dekat dia. Buat apa kita nak dengki dengan doa? Ke berapa nanti? 9. 9 ke? Mana Cik Jalan ni? Balik apa? Jam handphone saya ni 8.56. Malam tadi saya ceramah kat masjid tu berhenti 9.45. Lama kan? Sebab dah rapat jemaah umrah, jadi seronok sembang tadi. Ni macam ni lebih kurang. Buat tonton respon pun bagus. Jadi saya tengok bangun dengan agak balik punya kencing. Masuk balik. Tak apalah. Kalau lah berumur-umur kan tua-tua ni kan. Jadi benda tu momentum dah lemah. Jadi nak berair je kerjanya. Saya pun sama juga, dah 53 tahun ni pun di sini kan kencing. Budak-budak muda tahan kencing 4 bulan tak apa. Kita tahan kencing sejam, kepala otak jadi penin dah. Ada kelemahan kita. Tambah saya ada saraf, belakang saya besi. Ada 2 baris. Belakang saya ada 6 besi yang ditanam. Cucuk drill belakang saya ni. Perut saya dibelah panjang, dia masukkan besi. Jadi silap berjalan sikit. Lepas tu tuan-tuan tengok saya duduk sekejap macam ni sebab lemah. Waktu kursi tuan-tuan bagi memang A lah. Walaupun kursi ni makin murah kot. Bukan saya peleceh, tidak. Sebab saya layak, saya tak boleh duduk kursi empuk. Sebab saya punya belakang bila tenggelam, so dia duduk tak stable. Faham tak faham? Ni bagus, ni perabot. Okey lah. Padan muka kau. Itu istilah bahasa kasar untuk diri sendiri lah kan. Allahu Akbar. Tengok. Allah sebut dalam Quran, sombong tak sombong kita pada yang wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu asy-syarru kana ya'usa. Juga dalam surah Al-Isra tadi ayat 68, 67, ini ayat 83. Dan apabila kami kurniakan nikmat kepada manusia, dia berpaling serta menjauhkan diri daripada kami. Faham tak? Sombong tak sombong kita ni, Allah sebut dalam Quran lama dah, cuma baca tak faham. Dulu kau ni wang miskin, sekarang wang sugih. Masa wang miskin, masjidnya kau hari-hari. Bila jadi wang sugih, dah tak kenal lah bilang masa tu dah. Awak ni siapa ya? Bercakap macam Naruto Shippuden dia bunyi. Ada orang kaya, keretanya yang cop kuda berdiri tu. Faham tak faham? Kereta ada warna merah, cop dia warna kuning. Kuda warna hitam, keliling kuda tu warna kuning. Kereta warna merah. Ambil seorang sahabat daripada airport, kawan lama, dia tunggu, hang kerja apa? Aku buat kerja bla bla bla. Balik rumah dia, lalu masjid. Sini, wow. Ya. Yeah. Okey, insya-Allah. Ha. Sampai rumah dia besar, Bu. Masing-masing ibu sekebana-bana sekalian, rumahnya besar. Tengok macam tak ada orang, rupanya bininya tak ada rumah dah. Mungkin 2 bulan kot, lari balik kampung, gaduh. Anak pun tak ada, seorang belajar sana belajar, anak pun tak ramai. Orang kaya anak tak ramai. Yang ramai macam kita ni, susah. Yang tidur awal. Mereka kaya duk fikir projek bisnes, pukul 3 baru tidur, anak seorang 2, tak apalah.
Bila kawan macam apa, ceritalah bini aku ni begini, duk dengar cerita dia aja. Kawan kata apa? Hang kenal tak imam masjid tadi? Aku tak kenal, aku masjid aku tak nak duk pi sebab duk buat kerja. Sebab tu kita tak kenal imam masjid, tak kenal rumah Allah. Sebab tu Allah tak memperkenalkan kita dengan sebaik-baiknya siapa isteri kita. Dia ada relate. Ini rumah Allah. Kadang-kadang Allah bagi rumah kita lebih besar daripada rumah Allah. Takkan tak perasan? What is your contribution untuk rumah Allah? Tuan-tuan bayangkan saya belajar di Pakistan, bukan duit nenek saya, bukan duit mak ayah saya, sebab dia orang susah. Semua duit orang Selangor. 7 tahun. Dua-dua tu dah mati, dah meninggal dunia dah. Saya sebut nama dia, Muhammad Azmi bin Cedin dan Tuan Haji Mustafa. Dua-dua meninggal dah. Ni saya mengaji Pakistan 7 tahun, duit dia orang lah ni. Darah daging saya sekarang buat ilmu ni, duit dia orang lah ni. Tiba-tiba kita dengan masjid ada gap. Macam mana rumah tak berantakan? Saya pernah jadi imam daerah, menggantikan sekejap bila qadi saya pergi umrah. Bila time counselling, mai jenis hak begini mengamuk-ngamuk kerja agama ni, muka aku lah kena jadi pendamainya. Dengan janggut aku ni, dia agak-agak respect dengan janggut. Orang kata mai ada imam, dia tengok muka aku je, kita dah siap prepare baca doa dah. Kita ajak doa, saya tak benda. Ni doa hak saya punya lah. Jumpa orang rasa ni marah-marah, baca doa ni, dia tak kata apa dah. Dia tengok ustaz, imam. Saya panggil orang imam masjid. Masjid Sultan Ibrahim, masjid daerah Kuala Selangor. Apa masalah? Isteri dia cikgu. Suami dia handsome ke? Saya ingat suami dia orang Bosnia. Mana handsome? Bininya peset je. Hidung ni napas kecil, lubang hidung kecil, kemek. Suami dia hidung mancung. Kalau jentik gori boleh masuk lubang hidung dia. Apa masalah? Saya nak mohon cerai. Dari si borang semua dah. Jadi pegawai kata nak kena sembang-sembang, kaunseling dulu. Saya bukan ada kaunseling apa. Tapi mungkin imam. Dan dia bukan Korea, dia duduk Korea lain. Tapi malu nak pergi kawasan tu, dia main kawasan kami. Sebab orang sana pejabat daerah orang kenal kot. Main tempat suami dia seorang pegawai eksekutif. First question is, agak tanya apa? Kalau Nabi kata dekat akhirat kelak Allah tanya hang solat ke tidak? Betul tak tidak? Awwalu ma yuhasabu 'inda Allah yaumal qiyamah as-salat. Soalan yang Allah tanya mula-mula ke akhirat ialah solat. Kalau hang tak solat dalam kubur, mana dalam akhirat pun hang hancur. Dia kata, Tuhan, minta maaf, ni dalam pejabat ni kita 3 orang je. Apa masalah? Begini, dia kata, segeram dengan dia, Ustaz. Baru ni saya tak balik rumah dia, ikut dia memamak dia kat Negeri Sembilan. Dia marah saya, ni Muslimah. Tapi kalau saya ajak dia balik rumah mak dia, dia nak balik. Lah, kes tu je pun. Kawan kita orang Perlis, bini orang Johor, elok je, tak ada masalah. Bukan jauh pun, Kelang dengan Nilai. Jauh tak? Tak jauh. Masing-masing sombong. Saya kata itu je. Kes itu pun jadi masalah. Okey, tak apa. Saya tengok, tuan cakap tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok macam tengok adik-adik dia solat ni, kita tahu muka solat dengan tak solat tuan-tuan boleh tengok. Kalau mari boyfriend anak perempuan kita tu main rumah kita, kan mak nanti kawan
kawan Kak Ngoh daripada KL nak datang. Boleh tak mak? Datanglah tengok kau naik motor, tengok muka pun. Ish, tak ada harapan agak-agak budak ni. Dengan syarat mak tu memang semayang. Tuhan bagi orang solat boleh tengok muka orang tu solat tak solat. Itu kelebihan orang solat, boleh tengok muka tengok. Bukan kasyaf dia tak boleh tengok. Budak ni semayang tak semayang. Jadi soalan saya sama juga. Tuan, ni peribadi ya, tapi kita 3 orang je. Tuan solat tak? Memang soalan tu memang power punya soalan lah. Terus suami isteri ni dia macam dia jadi panas. Macam jin bila dengar ayat kursi, tolong. Dia jin. Tak mana bila jin menangis, wala yauduhu hifzuhuma. Itu ayat dia. Bayang, dia kata apa? Tak malu Ustaz, saya solat ni tak ada. Jumaat tu kadang-kadang ada. Mana tak ada lah tu, dia bohong dah. Cikgu, 2 dia. Saya kata gini, kita ni kan milik Allah. Tuan punya handsome, cikgu pun cantik, dapat suami handsome, orang semua cemburu. Bukankah nikmat tu Tuhan bagi? Dia diam, tak cakap dah, tak tahu. Dia macam tu bunyi. Macam Scooby-Doo. Ingat tak? Sebut bab ni dia, semua diam. Kalau kita dengan Tuhan hidup sentiasa berpisahan, bagaimana nak didatangi di Tuhan akan kebahagiaan. Ulama kata salat kita dengan Tuhan hiya silatun bainal abdi wa rabbihi. Salat itu adalah alat interaksi antara hamba dengan ilahi. Cik Jalan ni hantar kata 9 suku berhenti. 9 barang ni 8 minit. Dah lah tu. Nanti kalau nak panggil lagi, hubungilah bisan saya, Ustaz Isa. Dia pun ada tetamu tadi. Ustaz Isa ada lagi ke? Dia tetamu daripada IPA. Ada masa nanti, alhamdulillah lah, saya dapat cucu. Orang terkejut. Dia kata, takkan cucu dia. Jagut tak beruban lagi. Banyak cekadak kau uban ke bapak kau bagi ke. Dah 5 bulan dah. Baru ni kena COVID semua kami. Alhamdulillah sihat. Masa tak ada panjang 9 suku. Saya sebenarnya banyak, saya bercakap ni. Baru mukadimah tak habis lagi. InsyaAllah dia punya isi kita akan bincang pada masa akan datang. Boleh tak boleh? Saya respect alangan betul lah. Saya respect. Sebab tuan-tuan boleh dengar ceramah Masya Allah, khusyuk, tawaduk. Dan sampai kentut pun tak sedar tu. Allah, bila saya masuk penjara, jangan salah kata banduan pula, ceramah, tuan-tuan bayang agak-agak apa respon banduan bila saya main dengan janggut panjang ni, kan? Agak-agak apa banduan akan respon saya? Nampak gayanya, Ustaz ni nak hentam kita lah. Katakan, awak cakap tu betul lah. Sebab Ustaz kan hentam dia orang ni. Apa saya buat? Saya dipilih berceramah di kamp ASA. Tahu kamp ASA? Tahanan tanpa perbicaraan. Termasuk ramai sahabat-sahabat saya. Dan saya dipilih
diluluskan oleh Kementerian Dalam Negeri, berceramah dalam kem Tanah Aceh. Tak ada buat apa kat saya. Kalau dia dengar pun dia bebas dah. Saya tak heran. Pada saya dia memang tak ada adab. Dia ambil kursi ni, penyanda ni duduk depan, dia gini. Dia nak sembang-sembang, saya tak layan. SB Bukit Aman seorang, SB Ipoh 2 orang, SB Taiping 2 orang. 5 SB. Bila saya datang oleh pihak kerajaan, maknanya saya ni ustaz kerajaan. Ustaz kerajaan ni semua jahat-jahat mu. Sebab mereka kena tahan tanpa bicara. Berat agak-agak? Berat. Nak buat apa tuan? Tak ada benda lain. Back to Allah. Sungai Buloh buat apa? Zikir. Nak bagi diam macam ni tuan-tuan, diam pada tadi lagi. Dia orang di sini tu dah pegang, tengok buat bodoh, tak tahu kena nak kawan. Tak kata, oi! Dengar aku ceramah, oi! Ha? Siap dia baling air botol ke saya bukan. Buat apa tuan-tuan? Zikir. Mari sama. Alhamdulillah suara tu Tuhan bagi okey. Buat apa? Mari kita zikir. Astaghfirullahalazim. Kata abang, tuan-tuan, boleh tak pejam mata seketika dan kita zikir pada Allah. Dia pejam mata, saya buat seguna suara saya yang Allah bagi, yang mendayu-dayu ni. Saya astaghfirullah. Dia orang ikut. Yang itu kita respect. Sebab bila balik pada Allah, orang jahat pun akan sebut juga nama Allah. Tuan-tuan kita pengalaman benda ni. Penjara Kajang, penjara Tapah, penjara Taiping, penjara Pokok Sena tak jadi. Pada kes apa tak? Dia berceramah depan seluruh warden-warden penjara di Kedah, termasuk dengan ketua pengarah penjara, program isteri-isteri, pegawai penjara. Jawapan paling mudah ialah balik kepada Allah. Boleh tak tuan? Tuan-tuan tengok bayang tadi. Saya dengar suara imam seorang je baca. Yang lain semua senyap. Apakah anda penakut? Tak. Bila imam kan Allahu Akbar, kita belakang pun Allah. Betul tak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Kita belakang ni Allah. Orang kata macam sea breeze dan mendamaikan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tuan-tuan kata apa? Amin. Tenang tak? Tenang. Sama juga orang banduan yang ada kesalahan. Bila saya buat record, kat mana recordnya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya kata, ya Allah, kami banyak dosa denganmu, ya Allah. Dia pun tulis la ilaha illallah. Macam mata ni. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Tahu 10 minit saya yakin semua banduan menangis. Sebab saya yakin Allah tak bohong. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati kita tenang. Cucu saya, cucu Ustaz Isa, tengah malam kalau dia menangis, ambil dia zikir, dia akan tidur. Tapi suara kena elok lah.
Nanti dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia kata awak ni orang mati ke? Suara tu kebetulan ada. Isteri saya pun suaranya tidaklah macam saya. Abang ni dengan panggil Tok Abah, dia Tok Umi. Tapi kalau saya mbah lanang, mbah wedok. Kan ada lain spesies. Saya Tok Abah, nak panggil Tok Wan geli pula, tua sangat. Tok Abah, bini saya panggil nenek. Nenek orang 49 tu nenek. Oh, apa bang nenek? Panggil apa? Tok Umi. Nak termuntah aku dengar. Malah dah panggil neni. Awak yang ingat yang orang Penang kan? Neni. Nenek. Tak mau. Nunggu pun kata tak nak. Tok Umi. Saya ambil, bang, kita tidur. Balik ceramah ni. Dia menangis apa? Pegang-pegang dia dah. Saya kena bangun. La ilaha illallah. Dia duduk atas perut kita macam tilam. Yang mui gelaknya kat aku. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah. Ya Allah. Confirm tidur. Dia tak tidur, buka lagu lain pula. La ilaha illallah. Jadi kongsi pakcik bentang-bentang kena raya Cina. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidur. Dia tak tidur juga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan tunggu lama-lama. Dah apa? Alhamdulillah tuan-tuan, macam-macam versi lagu buat nak bagi dia tidur. Dia tidur tak? InsyaAllah bila dia menangis tidak tidur juga, maknanya ada beberapa keadaan. Perutnya kembung, berak, kencing, atau ada gangguan. Bila ada gangguan, bacalah 3 qul kat dia dan bacalah ayat kursi kat dia. InsyaAllah dia tidur. Anak saya sulung tu sama dengan dia meragam apa, saya baca ayat-ayat tersebut. Sebab apa? Allah tak pernah dusta. Faham? Suami payah tidur. Duduk. La ilaha illallah. Langsung tak tidur. Suara bini macam dengan gorila. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dapat suami mamak pula Bangladesh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lelah budak tu. Kan? Dia kata payah nak tidur. Baca doa. Baca doa. Doa elok, ya Allah nak tidur. Bayangkan 2 pagi bila bini kata, bang, ni cucu abang kesayangannya tak tahulah tidur. Kadang-kadang dia mengadu. So apa? Dia nak uji kita. Kita balik dah ceramah ni pukul berapa sampai rumah? 11 lebih. Nak nyebut bini pukul 1. Bini tidur macam perang combat. Tunggu lagi tak balik-balik. Tarik selimut punya bantai peluk. Dia tak pergi jamban. Nak beritahu daripada itu cucu-cucu anak-anak ni kan. Banyak kena bersabar dan buat satu yang terbaik tu anak-anak cucu kita, insya-Allah. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Doalah banyak-banyak insya-Allah didik anak-anak cucu kita, kerabat kita, saudara mara kita dengan apa? Back to agama. Back to Allah. Back to sunnah. Back to kalam Allah. InsyaAllah we are success in our life. How to be achieve, macam mana nak berjaya, balik kepada Allah. Mak ayah kalau anak tak apa pandai, jangan hina dia. Kita cari saluran yang boleh membina hidup dia. Mak ayah kalau anak tu pandai sangat, jangan puji banyak sangat daripada beradik dia. Takut dia kecil hati adik-beradik lain. Sebab yang bagi cerdik bukan kita. Yang bagi cerdik siapa? Allah. Wallah alam, penghujung bicara, tuan-tuan nampak tabung. Ni tabung. Kalau saya tapak, siapa tak nampak, saya baling kepala dia. Tabung Ihya Ramadan. Tuan-tuan pandai-pandailah, cerdik-cerdiklah buat macam mana. Tuan-tuan isi bagi penuh tabung ni. Nak balik bagi siapa-siapa yang ada penyakit, tak nak lega-lega, nazarkan. Aku kalau lega ke apa ke, sebelum lega tu bagi masuk tabung Ramadan, insya-Allah Allah bantu dia sihat pada sakit. Ada hadis dia.
Barang siapa yang nak mati dia itu dalam keadaan mati yang tidak menerima su'ul khatimah, maka bersedekahlah sebab Nabi sebut inna sadaqata tadfa'u maitatasu. Sedekah boleh menolak mati jahat. Siapa rasa kalau nak mati baik kena derma. Ni saya kempen. Tuan-tuan ulang balik. Tuan-tuan panggil saya ceramah daripada Kuala Selangor, jauh saya mari. Dan tidur di rumah di Bangi, anak menantu kat situ, saya mari sini. Dan orang saya belajar agama, semua duit orang. Hak dua tadi ni. Tuan-tuan ganti balik dengar ceramah saya masuk dalam ni. Dan barang siapa Nabi kata nakkan kuburnya sejuk, siapa yang gali kubur sini, yang korek kubur sini, cuba tanya dia. Masuk dalam kubur tu panas nak mampus, belum tutup lagi dengan tanah. Percayalah, panas. Siapa nak mati dia dalam keadaan kuburnya sejuk, ada aircon, derma. Hadis ada. Dan siapa-siapa yang nak jadi orang kaya, wa ta'malul ghina fa'alaihi sadaqah. Nabi sebut dalam hadis Bukhari, siapa yang bercita-cita nak jadi kaya, derma dulu sampai kaya. Jangan tunggu kaya buat derma, bohong. Dah lah tu. Tak ada lagi. Saya dapat dia nak tebus sikit lah. Bubuh. Saya mula dulu dan tuan-tuan buat kemudian. Kalau tuan-tuan tak bubuh, saya dah bubuh. Memang mengaibkan. Wah, aku ajar ustaz ni. Makcik-makcik tak buat duit, itu alasan. Tu mas ada tu. Mas pun kami banyak kat lengan dia. Geram saya tengok tahu. So insya-Allah derma mana patut. Ibu-ibu telefon anak-anak yang duduk dekat masjid ni dulu. Yang ada kat KL, nak masjid nak buat yang Ramadan. Tolong masuk. Ambil nombor akaun dekat dinding. Ni nombor akaun masjid. Letak 100-200. Kalau ada 1000 anak-anak sini, seorang RM10. 10,000 dalam tangan dah. Agak boleh tercapai tak? Boleh. Tapi ni दिल तो पागल है हमको हमेशा चुरा लो kan lalu kan दिल में कहे तुम छुपा लो kan ni nak mula balik ceramah ni ada lah tu botilah ni jalan ni marah pula ustaz orang begini sama lagi so insya-Allah jumpa lagi minta banyak-banyak apologize kalau ada salah silap dalam bicara kita pada malam ini. Saya Ustaz Saim Bahrim, tolong doa saya sehat, amin. Tolong doa saya ni panjang umur, amin. Doakan saya ni kaya raya, amin. Doakan pekerja-pekerja saya, kedai-kedai runcit saya ni berjaya, amin. InsyaAllah kami akan sentiasa bayar zakat kepada masyarakat, kewajipan ke atas kami, amin insyaAllah. Dan kita doakan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan sihatkan kita sampai bulan Ramadan. Ya Allah, kalau nak matikan dalam bulan Ramadan. Oh, tak ada amin dah. Time mati itu nak amin. Nak raya dulu Ustaz. Memang kurang ajar betul. Kan insya-Allah moga-moga ada kebaikan manfaat kita pada pagi atau malam ini insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Dosa anak-anak kami, Ya Allah. Dosa adik-beradik kami, Ya Allah. Dosa jiran-jiran kami, Ya Allah. Dosa rakan taulan kami, Ya Allah. Dosa pemimpin-pemimpin kami, Ya Allah. Dosa alim ulama kami, Ya Allah.
dosa pekerja-pekerja kami ya Allah, dosa rakan-rakan kami ya Allah. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampunkan dosa kami, bagaimanakah mati kami nanti ya Allah? Ya Rahman, Allahumma ghafir lana ya Ghaffar, Allahumma ghafir lana ya Rahim. Engkau Maha Penyayang, sifat kasih sayangmu kepada kami ya Allah. Kami menadah tangan kepadamu pada malam ini ya Allah. Setelah selesai kami berkuliah pada malam ini ya Allah, andai Kau terima duduknya kami dalam majlis ini ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, andai ada di kalangan kami ada masalah dalam terhadap pasangannya ya Allah, Engkau bantulah rungkaikan masalah mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, andai kata sesama kami jiran berjiran tidak bertegur sapa ya Allah, Engkau damaikan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, andai ada di kalangan kami pada malam ini yang sakit menderita ya Allah, Engkaulah Syafi, Engkaulah penyembuh sakit kami ya Allah. Engkau sembuhkanlah mereka ya Allah. Tambahan pula wabak Covid ini masih bermaharajalela di negara kami ya Allah. Engkau jauhkanlah kami, ahli qaryah kami, penduduk-penduduk kami ya Allah, jiran-jiran kami, saudara-mara kami, alim ulama kami daripada dihinggapi oleh Covid yang memang ya Allah amat menggerunkan kami ya Allah. Kami tahu Covid ini antara tentera-tenteramu ya Allah. Engkau nak azab kami dengan Covid ini ya Allah, tapi Engkau ya Allah kami tak mampu menanggung azab ini ya Allah. Engkau tariklah dengan segera, angkatlah dengan segera musibah dan wabak ini ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau wariskan kejahatan kami ketika kami muda-mudi dulu ya Allah, diwarisi oleh anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau wariskan kejahatan akhlak kami, kezaliman kami ya Allah, ketika kami muda-mudi dulu ya Allah, diwariskan kepada anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menutup segala keaiban dan keburukan kami ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha menutup segala keaiban kami ya Allah. Kami mulia kerana Engkau menutup keaiban kami ya Allah. Kami bahagia kerana Engkau menutup keaiban kami ya Allah. Terima kasihlah ya Allah. Terima kasihlah ya Allah. Terima kasih ya Allah kerana nikmat ini yang kami kecapi selama ini ya Allah. Dan kami, Engkau jadikan kami bermula hidup kami dengan Islam, kehidupan kami dengan Islam, dan matikan kami dan kami sebagai orang Islam ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.